pembetulan, iaitu B ataupun X di sini. Saya lebih kepada bagaimana anda guna. Saya boleh cerita macam mana anda nak buat buku Elliott Wave, tapi itu tak penting. Yang penting anda nak tahu apa yang dijangka sebelah sini. Nampak ya? Jelas? Saya harap ini jelas ya. Anda sedang menjangkakan pergerakan semasa disebabkan oleh momentum dia lain macam. Pergerakan di sini ya, lain macam. Jadi higher probability dia adalah untuk nak buat pergerakan ke atas dahulu sebelum meneruskan pergerakan yang ini pula. A, B, C ataupun W, X dan juga Y. Kita selagi dia berada di bawah ini, di bawah high di sini, higher probability adalah untuk dia buat pergerakan ke bawah melengkapkan A, B dan C, 1, 2, 3, 4 dan 5, A, B dan C. Boleh? Anda buat dia dekat semua chart benda yang sama. Buka full chart berkenaan, sama ada euro, US dollar, dollar index, Dow Jones. Tapi syarat dia, chart anda hendaklah full. Masalahnya kebanyakan broker, kebanyakan termasuk dekat XM, kecuali instrumen baru ni, kita tak ada chart yang full. Ini adalah kita ambil kepada Dow Jones. Ini Dow Jones. Kalau kita ambil full chart dia, kita tak ada maklumat harga yang lengkap. Tak kisah, anda kena buat daripada full dahulu. Barulah pergi kecil-kecil. Elliott Wave anda tak dapat buka H1 lukis semua kat situ. Ramai yang buat macam tu. Saya jarang guna perkataan salah. Cara tu salah. Ramai yang buka, dia buka H1, hidupku dan matiku semua kat sini. Semua dia lukis sini saja. Itu bukan cara buat Elliott Wave. Anda kena buka chart yang full. Anda kena buka chart yang full dan anda tahu kalau US 30 ni, dia bermula pada tahun 1890-an. Anda kena ada chart daripada permulaan dia. Boleh? Full dahulu. Anda tak perlu lukis kecil-kecil semua. Anda dapatkan bentuk-bentuk ini sahaja. Itu caranya orang buat Elliott Wave. Bukannya buka satu chart H1, lepas tu lukis segala-galanya kat situ. Ini adalah bentuk asas. Bagaimana nak lukis Elliott Wave tu ya. Okey. Ini adalah struktur asas dahulu. Okey. Itu yang 5 dan 3. Buka mana-mana chart anda kena buka yang besar. Apa bentuk dia? Jadi di sinilah saya akan pecahkan kepada bentuk-bentuk dia. Yang cerita yang yang 5 ni dahulu. Yang 5 dikenali sebagai motif. Arah motif. Motif ni terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah motif biasa. Motif biasa, pergerakan biasa macam ni. Okey, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Okey, dan syarat-syarat asas dia, wave 2 tak boleh tembus bawah 1. Dia boleh sama dengan 1, double bottom, tapi dia tak boleh melangkaui permulaan lekuk 1. Itu adalah wave 2. Ada soalan tak mengenai wave 2?
Itu syarat asas tak boleh langgar. Okey. Balik kepada sifat wave 2. Kebiasaannya bila wave 1 berlaku, kita akan nampak pergerakan yang bercelaru. Kebiasaannya, struktur dia bercelaru, agak tidak menentu ataupun dia pergi banyak antara dua. Wave 1 dia sifat dia sebab waktu tu kalau kita cerita pasal berlakunya perubahan arah, kita akan nampak sentimen pasaran katalah macam masa COVID-19, market jatuh dekat indeks. Masa wave 1 ni berlaku, news masih tak cantik. Betul ke market dah bagus? Tu lebih kurang macam itulah cerita dia. Ya. Jadi itu sifat wave 1. Wave 2 pula mungkin ada something yang menyebabkan sentimen market naik, sentimen masih tak cantik, keluar apa news tak cantik. Wave 2 pembetulan yang besar sebab mereka yang membeli dekat wave 1 masih betul ke? Masih confident tu masih tak tinggi. Ya. Jadi lekuk 2, wave 2 lazimnya mempunyai correction yang jauh. Maksudnya kalau kita ambil Fibonacci retracement daripada lekuk 1 kepada lekuk 2 dijangka menghabiskan lazimnya mencecah 50%. Ini yang cerita golden ratio apa semua, 61.8 daripada lekuk 1. Jadi kita ambil Fibo retracement, tarik dari kiri ke kanan, anda akan dapat Fibo level dan wave 2 lazimnya berakhir dalam zon ini. Lazim. Dalam sistem saya, apabila saya menganggarkan wave 2, saya akan menganggarkan sekurang-kurangnya. Katalah kita katakan, oh wave 1 dah habis lekuk 1. Ni berlaku, ingat, yang 5 ni pun akan ada pecahan dalam wave 1. Dia akan pecah 5 juga. 5, 9, 13, nanti kita cerita pasal benda tu. Jadi bila wave 2 ni berlaku, kita nampak lekuk pertama A tadi, B, dan turun balik, kita jangkakan C ni sekurang-kurangnya mencecah 38.2. Ingat yang ni, ini penting. Ini penting dalam later bila kita cerita pasal correction. Boleh Zuan? Bila kita menganggarkan wave 2, A, B dan C, C kat sini hendaklah mencecah 38.2. Kalau kita ambil Fibo extension daripada permulaan wave 2 ataupun hujung wave 1, sambung kepada A, sambung kepada B dan pergerakan ke bawah sedang berlaku, kita jangkakan dia akan habis pada C ataupun Y, ia dijangka mencecah 38.2. Kalau tak sampai 38.2, kita akan masuk satu-satu ni. Don't worry, hari ni kita cover sebanyak mungkin. Lepas tu habis, besok kita sambung. Isnin kita sambung cerita ni. Selasa kita sambung cerita ni saja. Tapi satu-satu lekuk. Jangan ketinggalan sesi-sesi ni sampailah minggu depan. Okey? Kita cerita satu-satu benda ni dahulu. Katalah dia tak cecah. Kita jangka wave 2 dan 3 wave koreksi dia. Lepas tu dia naik balik. Kawasan ni tak sampai pun 38.2. Apa yang anda akan buat? Kini A. Apa yang anda akan buat? Salah satu clue dia adalah sekiranya anda dapati RSI
yang ini, yang ke atas ni, yang di sini, yang ini, kalau RSI dia menurun macam ni, A, dia turun RSI kan, berakhir dengan divergence A, lepas tu B, lepas tu C, turun, lepas tu kan RSI dia naik balik dan break structure. RSI dia break structure. Ini tak break structure, dia naik, katalah ini tak break structure dan tak break atas ni. Dia tak break atas ni. Kalau dia sampai atas ni pun tak kisah. Asalkan ada nampak ni, ada jangka wave 2, anda akan tukar structure ni kepada something yang kita panggil sebagai double correction. Di mana kesemua ini adalah 1, ini 2 dan ini 3. Di mana 2 kita akan habis di bawah ni. 38.2. Kalau kita dapati dia tak sampai 38.2, dia naik balik, ada momentum tapi tak break out di atas ini. Itu yang sedang kita nampak. Contohnya apa yang kita nampak dekat mana? Dekat US 500 lah. US 500 sampai dah. Ini wave 4. Katalah kita sedang menyangkakan ini wave 2. Ini contoh sajalah. Kita jangkakan dia sampai 38.2. Ini contohlah. Katalah anda menjangka ini adalah wave 1. Ini kita sedang menjangka wave 2. 1, 2, 3. Kita ambil Fibo, dia tak sampai pun 100%, dia tak sampai pun 38.2. Jadi kita jangkakan dia naik, dia tengah naik, dia akan buat benda ni lagi. Untuk sampai sekurang-kurangnya 38.2. Kalau kita jangka wave 2. Itu contoh ya. Itu contoh. Ini mungkin buat benda tu dah. Tapi kita tengoklah. Ada soalan yang ni? Ni yang selalu orang confuse pasal untuk menjawab, ramai yang belajar edit wave untuk menjawab soalan mengenai bagaimana kita nak tahu itu WXY ataupun itu adalah ABC ataupun dia dah habis ataupun kita jangka dia ke bawah lagi. Macam mana kita nak tahu benda tu? Itu adalah satu kaedah untuk kita filterkan benda ni. Pernah dengar benda ni Zuan? Ada orang cerita sebelum ni benda ni Zuan? Ramai kita belajar pasal structure tapi tak belajar pasal level-level dia. Macam mana kita nak jangka dia jadi double, macam mana kita nak jangka pergerakan tu tak habis lagi. Itu kaedah dia. Boleh? Fibo tu tarik guna line chart ke candlestick? Saya tak ada dua chart tu. Saya guna bar chart. Ian? Dalam elite wave yang penting harga. Bukannya candle, bukannya ni. Saya guna bar chart. Itu standard dalam elite wave. Okey, ada soalan untuk apa? Untuk wave 2. Tanya soalan wave 2. Ui, yang ini sahaja kita dah 20 minit. Berapa minit dah? 25 minit. Okey. Itu adalah wave 2. Okey, ni syarat-syarat asas tadi. Kita baru saja cover asas ni. Wave 2 tak boleh bawah wave 1.
dan kat mana level dia yang dijangka. Touch high dengan low dia ke? Ni bentuk chart saya Yen. Tak ada cerita high, tak ada cerita low. Mana yang kita nampak? Ni dia. Kita ambil chart kosong lagi lah. Kita ambil Bitcoin. Mana-mana chart, tak kisah euro, US dollar ke, anda tengok chart COVID ke, anda tengok chart apa ke, semua sama. Mana kita punya Bitcoin ni? Kejap. Ni. Setting chart adalah bacat. Kalau kita menjangka wave 2 kat sini, kita ambil yang, kalau Bitcoin ni dia ada daripada kosong. Kalau currency tak ada kosong. Ni yang paling tinggi dia. Jadi kita setkan paling rendah dia adalah kosong. Sebab futures, indeks, saham, komoditi ada start kosong. Duit tak ada start kosong. Currency tak ada start kosong. Jadi tapi kita boleh assume dia currency berapa tukaran kau kosong. Macam mana tukar duit kan? Jadi kalau macam chart ini, kalau kita ambil full, ada start kosong dia. Faham? Start daripada tak ada nilai kepada nilai tertinggi. Sebab itu yang lain-lain ni senang nak lukis. Okey, jadi kita jangkakan, kalau ini adalah dijangkakan wave 2, kalau ikut hukum yang tadi tu, ini cukup. Dia sampai 38.2 dia lebih pun. Saya tak ada guna benda ni. Bagi saya yang kalau ni kepada full range price dia, high low lah. Boleh? Kalau anda tengok chart Bitcoin ni, ini saya bagi contoh. Kenapa saya katakan kita sedang tengok wave 2? Try tengok yang ini. Saya zoom in sikit. Anda dah nampak di sini, kita dah ada divergence. Dan keseluruhan harga kat sini, kita cukup syarat untuk nak katakan ini adalah some sort of, either ini dah mula wave 2 ataupun kita akan extendkan lagi. Apapun Bitcoin anda tak pergi short, itu sahaja. Sebab trend besar dia 5, sini paling-paling pun either ini akan extend ataupun dia akan buat correction dalam 3. Apa-apa pun, apa yang berlaku sebelah sini cuma correction. Kalau anda nak membeli, simple je. Kalau dia buat naik, anda nampak dia lain daripada structure ini, turun balik, tarik Fibo. 100% kita cari membeli. Nak beli sekarang tak sesuai. Sebab tu anda dapati pergerakan Bitcoin macam ni. Sebab trend awal dia, wave 3, dah habis. Kita ada wave 5, lepas tu dia buat correction. Itu je. Tak apa, nanti kita cerita benda tu. Okey. 5 dan 3. Dia semua 5 dan 3 saja. Tak ada cerita lain. 5 dan 3. Kenapalah chart saya duk pergi situ balik. Okey. Yang penting hari ni saya nak cerita pasal wave 2. Settle wave 2, kita boleh masuk yang lain. Ada soalan tak pasal wave 2? Fibo level. Hari ni settle Fibo level dulu Fibo level. Wave 1 kalau dia tengah berlaku, kita tak tahu dia habis kat mana. Wave 2 lazimnya di antara 50%, 61.8 terbreakout sikit selagi dia di atas permulaan 1. Kalau dia lebih daripada ni, itu bukan wave 2. Dia tak boleh melangkaui permulaan lekuk 1. Dan sekurang-kurangnya bila kita nampak 1, 2 dan 3, habis 1 kita jangka 2, yang ketiga dia hendaklah
38.2. Kalau dia tak sampai, dia naik balik, kita jangkakan dia akan buat extension. Extension. Dia akan buat double correction ataupun triple correction. Tak apa, itu cerita hari lain. Tapi hari ini kita dapatkan level dahulu. Ada soalan untuk wave 2? Sekali lagi saya tanya. Kita punya ni okey tak? Okey, kalau tak ada soalan mengenai wave 2, kita masuk seterusnya satu-satu kepada, ini tadi cerita wave 2. Kita masuk kepada yang ketiga, wave 3. Kita dah dapat lekuk 1, kita dah dapat lekuk 2, dan kita masuk kepada bab wave 3. Okey. Bukan wave 2 tu, itu B. Tengok chart, itu kita jangkakan flat. Tu kena stop loss, tak dapat. Kalau flat memang tak dapat, nak tahu. Selagi kita masih menjangka ada kekuatan US dollar, kita tak dapat lukis GBP AUD nak terus jatuh. Chart saya dah update rasanya kini. Pergi tengok dekat chart pack kan. Tengah hari tadi, semalam ke saya. Okey. Tu jangan pergi hold. Kalau kena stop loss lah. Jangan pergi, nanti dia naik. Tak ada. Kalau anda trading, stop loss lah. Tak dapat nak buat apa. Jangan pergi, nantilah Zul kata dia nak naik, aku hold lagi ni. Itu bukan trading. Structure tak betul, kena stop loss. Kita cari setup lain. Itu je. Okey. Wave 3. Tak ada soalan mengenai wave 2? Ada soalan mengenai wave 2? Okey, wave 3. Syarat asas dalam elite wave yang tak boleh langgar. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh nombor 2 pendek, tapi dia tak boleh paling pendek. Ingat, kita ada 1 yang membawa kepada arah, 3 yang membawa kepada arah, dan wave 5 yang membawa kepada arah. 3 tak boleh paling pendek. Kalau kita ada 1 yang panjang, 3 yang pendek daripada 1, 5 kena pendek daripada 3. Ataupun 1 pendek, 5 panjang, 3 tak boleh lagi pendek daripada 1. Kena SL, itu je. Itu guna SL untuk selamatkan akaun. Bukannya ada orang tengok SL sebagai dia sebagai apa? Sebagai hilang duit. Tak. Kita ambil risiko yang memang kita nak risikokan, itu je. Okey, syarat asas wave 3 tak boleh paling pendek. Ada soalan? Setakat tu tak apa. Itu fahamlah kan? Okey. Now, Fibonacci untuk wave 3. Kalau anda sedang melihat wave 1 yang panjang, wave 2, lepas wave 2 pun dalam, lepas tu anda nak jangka wave 3, anda dapati dia bergerak macam ni. Kecil je. Dan di sinilah faktor market dynamic. Nanti kita akan ceritakan ya. Katalah anda sedang tengok ini adalah EJ. Anda nampak EU, dia naik dan nak habis. Nak sampai resisten, dan mungkin dia menghabiskan satu pergerakan dan kita katakan ini nak ke bawah. Kita tak dapat nak jangkakan 3 ni ke atas lagi. Contoh, tak apa.
Itu nanti kita terangkan market dynamic ya. Cuma saya nak penting kepada Fibonacci dia dulu. Tapi ini kaitan Fibonacci dengan market dynamic nanti. Dengan kita nak jangka kat mana dia habis ya. Wave 3 kat sini, katalah ada jangka. Dia habis kat sini, dia tak boleh nak naik dah. Sebab kawan-kawan dia semua dah jatuh. Dia seorang-seorang je naik. Dan kita nak habiskan wave 3 dia. Mungkin dia akan ada 4 dan 5 ke atas, tapi 3 dia tak boleh laju sangat sebab yang lain-lain dah jatuh. Okey? Paling kurang untuk wave 3 ni, kalau anda ambil Fibonacci extension 3 lekuk, wave 3 hendaklah mencecah 61.8 Fibo extension 1 dan 2. Boleh Zuan? Itu semua adalah nota sebenarnya. Cuma saya ulanglah. Bagi penjelasan macam ni ya. Wave 3 kita jangkakan, kalau dekat chart, ada tak wave 3 pendek? Ada tak? Ini chart ini apa? Ini GBP AUD. Kita jadikan dia sebagai flat. Sebagai flat Kimi ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 dan 5. Ini tak dapat nak jangka. Kalau pergerakan ini berlaku, kita tak dapat jangka. Kenapa kita masih jangka dia ke atas? Sebab sini adalah struktur 5. Selepas 5, kita ada 3. Tapi dia break bawah. The only thing yang kita boleh lukis kat sini adalah flat. Dan untuk terus naik ke atas. Boleh tak dia habis di sini sahaja? 61.8. Kalau buka chart ni cerita lain. 1, 2 dan 3. 61.8. 61.8 ini. 1, 2, paling kurang ya, wave 3, 61.8. Kalau kurang daripada tu, dia kat bawah daripada wave 1. Itu ya. Itu paling kurang. Lazimnya, wave 3 mencecah paras 1618. Itu, kalau kita nampak macam ni ya, yang bila wave 2 jauh. Wave 2 jauh kan. Nampak tak level 61.8 dia berada di bawah 1. Jadi the only thing yang anda boleh jangka next, katalah ini berlaku, untuk wave 3 next, katalah anda kata dia tak boleh nak naik laju sangat. Sasaran anda 123.6. 100 ke 123.6. Level inilah. Ni lazim. Ini kawasan dia. Ini zon dia. Zon sasaran. Zon sasaran. 100 ke 1618 apabila 61.8 bawah daripada 1. Itu cuma berlaku kalau wave 2 dia membuat correction yang dalam. Boleh? Dia boleh pergi jauh. Tapi sebagai sasaran. Kenapa benda ni penting? Faham tak kenapa benda ni penting, tuan? Faham tak kenapa benda ni penting? Kalau anda menjangka wave 3 dan lain-lain tu. Kenapa benda ni penting? Ini penting untuk penentuan fraktal. Kalau anda dapati, kawan-kawan contohnya, anda tengok EJ. EJ naik ke atas, GJ ke bawah, EU ke bawah. Memang ni nak jatuh lah. Anda tak dapat gunakan, biarpun dia breakout sikit saja, katalah ini fractal primary ya, bagi siapa tak tahu tak apa,
Kita akan masuk asas-asas dalam tempoh 2 minggu lebih lagi, kita akan masuk asas-asas. Tapi hari ni, starting hari ni lebih advance sikit. Mungkin? Yes. Yes, Sunbi. Maksudnya, katalah ini primary. Fraktal yang dipilih di sini, dalam-dalam ni, adalah fraktal intermediate. 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh? Itu untuk penentuan fraktal. Kalau anda kata ini extend lagi, nampak? Elliott wave ni boleh bagi apa juga yang anda nak lukis sebenarnya. Yang ini semua adalah time frame. Yang ini nanti kita cerita pasal time. Sebab itu sebab itulah Fibonacci ni. Kalau tanpa Fibonacci, saya tak dapat nak lukis Elliott wave. Itu sebabnya anda kena ada target. Contoh macam wave 2 tadi ya. Anda tengah jangka ini satu primary. Ini satu primary. Okey, dan kita menjangka koreksi wave 2. Wave 2 lazimnya sasaran asal, sasaran awal kita akan letakkan 50%. Dia turun yang pertama. Dan lepas tu naik balik. Okey, dan kita akan tandakan yang ini kalau dia melangkaui kalau dia melangkaui 14.6, tak apa, ini agak dalam sikit ya. Ini agak dalam sikit ya. Kalau anda tengok penurunan yang pertama ni, katalah dalam 5 lekuk, dan yang pertama ni melangkaui 14.6% Fibo, maksudnya daripada bawah dia jatuh lebih 14.6 pertama intermediate. Kepada tak cecah 38.2, tak cecah. Sekiranya C tu tak cecah, anda kena turunkan dia punya degree, dia punya fraktal. Anda kena jadikan A tu A minor, B minor, C minor, dan melengkapkan W. Kalau dia tak sampai, W, X dan Y. Dulu gara-gara sering tarik, saya tak jadi tahu di mana kecilnya laju. Ya. 4.61 itu kepada fraktal kecil, Sunbi. Kalau fraktal kecil banyak 4.618. Saya rasa siapa yang rajin pergi tengok diaphragm kecil akan nampak benda tu. Dia akan stop dekat 4.618. Kenapa saya tak tahu. Itu Fibonacci. Kalau dia tak sampai, dan kita jadikan dia double. Kita jangkakan X. Dan kemudiannya Y. Dan Y di sini pun kena cecah kepada 38.2. Kalau tak sampai, kita continue lagi. Selagi dia tak sampai. Katalah ini, Y ni pun tak cecah 38.2. Buat hal betul. Kecilkan lagi fraktal dia, kita buat double correction lagi. Sampai dia cecah 38.2. Itulah Elliott wave.
Itu guna 38.2 yang asal ni, yang asal ni. Pernah dengar benda-benda ni Zuan? Tak ada orang cerita benda ni. Dalam buku pun saya tak pernah baca. Ada tak? Ada tak dalam mana-mana buku? Ada. Siapa nama dia yang perempuan bertulis? Bukan Proctor. Somebody. Saya pun tak ingat. Saya jumpa yang tulisan tu selepas saya perhatikan benda ni. Tak ada kan? Ada satu buku, saya tak ingat, yang perempuan, salah seorang daripada pengarang dia perempuan. Tak ingat, saya tak ingat. Sebab itu lebih 10 tahun lepas saya baca. Macam mana saya nak ingat? Buku pun tak detail. Alamak. Salam. Wassalam. Baru sampai rumah. Okey, hari ni saya happy kalau kita habis wave 2 saja dulu. Pasal Fibonacci ni. Anda tak akan dapat benda ni mana-mana. Seriously, tolong tanya, sebab saya banyaknya benda dalam kepala. Jadi saya ceritakan sambil kita tengok dekat chart, sambil saya cerita kat sini dan jawab soalan anda. Terutamanya bagi mereka yang dah ada elliott wave. Cuma tak dapat nak pakai dia sebab sekejap macam ni, sekejap macam ni. Jadi kita ada satu yang asas untuk anda melukis, ada target. Melukis tanpa target, anda tak akan dapat menentukan fractal, menentukan structure. Tanpa target. Target kita tadi Fibo level. Faham Zuan? Yen, saya tahu ini pening. Apa benda lah Zul cerita ni. Tak apa. Pergi dekat Discord, tengok balik kita punya video-video dan tanya soalan dalam ni. Saya boleh tunjukkan direct. Okey? Jadi ingat wave 2 38.2, wave 3 paling kurang 61.8. Kalau tak sampai 61.8, itu bukan wave 3. Itu cerita lain. Sama ada dia cuma correction ataupun itu adalah benda lain. Extension 1212 ke atas. Tahu Ian, apa benda Zul cerita ni? Pening kepala aku. Dan 1 dah faham, 2 masuk 3 apa benda lah pula. Tak apa. Tengok balik. Tapi kalau dah ikut tu adalah tangkap kan. Yang penting ambil dia, nanti tengok balik video kat Pian. Tak tahu Pian ada ke tak? Rasanya ada Pian. Kenapa ni penting? Saya cerita 1, 2 dan 3 dulu. Kenapa ni penting? Anda nak tahu kenapa benda-benda ni penting? Katalah, ingat, kalau kita bercakap mengenai trend, apakah itu trend? Kejap, kita ada berapa minit lagi? Alamak. Tengok benda ni Yen. Ini asas kepada struktur. Apa itu trend? Trend cuma terbentuk apabila kita ada siri pergerakan. Apa siri pergerakan? Uptrend. Low, high, higher low, higher high. Low, high, higher low, higher high. Kenapa Fibonacci itu penting? Masa ni kita dah ada trend. Masa benda ni berlaku, masa high dekat sini break shadow ke apa, saya tak peduli. Yang saya tengok adalah dekat bacat dia break. Itu je. Bila ini tak ada shadow, tak ada body, yang saya tahu dia break, itu je. Siapa saya pakai bacat? Okey? Kalau itu berlaku, itu uptrend. Asas dia yang di sebelah sini, ni cerita pasal nak trade direct. Jarang saya nak cerita terus. Dekat sini boleh 3 wave.
Dekat sini boleh 3 wave. Satu, tukar. Mana dia? Okey. Dekat sini boleh 1, 2 dan 3. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun banyak-banyak lekuk lah, tak kisah. Anda nampak dekat RSI, dekat stokastik, dia buat benda macam ni. Dia reset. Faham tak dekat sini? Macam cat ni. Macam cat ni. Macam kat sini. Anda nampak daripada low kat sini, low kat sini, low kat sini, dia reset. Dia reset. Maksudnya pergerakan semasa ni sedang membetulkan ini. Bukan betul ini, bukan betul ini. Dia membetulkan yang ini. Faham? Jadi kalau anda katalah kita buta, tengok sebelah ni je. Faham tak? Katalah kita ni buta, kita cuma nampak sebelah sini, tak dapat nak alih macam ni. Alah. Okey, kita nampak sebelah sini je. Kita nampak kita nampak sebelah sini je. Sini je, kita nampak ini je. Kita tahu ini tengah membetulkan struktur ini. Ini ya. Pada waktu ini, kalau chart anda bermula dari sini, macam Bitcoin tadi, dah ada trend tak? Anda baru aja ada benda ni. Low, high, di tengah berlaku. Ini tengah buat higher low. Tak tahu dia buat higher low ataupun tembus ke bawah kan? Anda cuma tahu dia berlaku trend kalau dia break out. Tapi anda tahu bahawa struktur sekarang ni, ini sedang membetulkan ini. Faham ya? Jadi kalau chart, katalah kita buta, kita tengok sini je. Chart kita bermula dari sini. Kan? Lepas COVID-19 baru orang start trade. Contoh. Dulu-dulu tak ada dunia. Contohlah, saya bagi contoh je. Faham? Katalah dunia kita bermula dari sini. Masa ni tak ada trend. Bila dia break out, then kita ada high. Waktu tu ada trend. Di sinilah pentingnya yang cerita Fibo tadi. Kita habiskan yang itu dahulu. Yang ini tadi. Ya. Yang high ini hendaklah dibentuk oleh struktur motif. Ini kena motif. Ini cerita direct kepada teknik dia. Kena motif. Maksudnya breakout ini jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17 dan seterusnya tambah 4. Braille chart. Faham? Yang daripada sini. Dan anda akan nampak dekat stokastik, dekat RSI, ini reset macam ni. Yang higher low ni, higher low. Lepas tu yang 5, 9, 13, 17, 16 ni, dia lain. Struktur dia lain daripada yang ini. Maksudnya macam ni. Kita ambil mana-mana contoh lah. Dekat daily. Contoh Okey. Ini struktur weekly. Saya kena tunjukkan weekly chart. Okey. Di sini kita ada satu cerita. Turun. Sekarang ni kita ada reset. Maksudnya apa-apa yang berlaku di sini,
selepas di sini, ini tak sama dengan cerita belakang. Faham tak? Yang sebelah sini dan sebelah sini cerita lain. Ini dah reset baru. Dia buat higher high. Ini dah reset baru. Dah reset, maksudnya dah lain lah kampung sebelah. Macam mana kalau kita tengok dekat H1 dia berkecamuk bang. Anda cari sampailah anda nampak jumpa kepada yang tak berkecamuk. Sebab itu kalau orang tanya saya, teknik ni nak pakai time frame berapa? Dia tak ada time frame. Anda cari yang time frame yang jelas. Tak nampak dekat sini. Pergi dekat daily. Tak nampak dekat daily. Pergi dekat H6, H8, H4, H1. Masalahnya ramai trader dia cuma tahu H1, H4, daily, weekly, monthly. Tak. Satu ada nampak kadang-kadang kan orang buat elite wave. Apa benda lah dia pakai H6, H8. Sebab dia nak tunjukkan struktur yang dekat momentum ni. Itu sebab dia. Hai, 3 minit lagi. Faham tak kenapa? Kadang-kadang ada tengok kan, oh dia buat elite wave. Kenapa dia buat H8 ni? Cat aku H8 pun tak ada. Itu sebab dia. Kalau nak tahu. Sebab dia nak tengok momentum oscillator ni. Kalau anda tengok orang yang buat elite wave dan dia cuma guna H1, H4 daily, macam saya tunjukkan kepada anda sebab orang kebanyakan trader cuma biasa dengan chart tu. Kalau anda tengok lukisan saya kepada grup lain, ada satu grup khas saya lah itu bukan untuk mengajar, itu untuk kita berkongsi kepada mereka yang ada servis ni. Saya buat satu something else lah kita orang banyak guna H8 yang tak ramai orang guna H2 kan. Tu sebabnya kita nak tunjukkan structure. Okey. Hari ni asalkan saya settle pasal wave 2 itu target saya hari ni Jadi selagi kalau kita ambil Fibonacci extension, dia ni tak sampai 100%, tak kisah 3 wave punya ni, asalkan breakout dia dalam bentuk motif, sebarang pullback di sini, itu memberikan kita peluang untuk entry. Faham? Asalkan breakout dia dalam 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Boleh tak? Belakang ni tak kisah 5 ke, 3 ke, berapa ke. Kalau anda nampak struktur dia break yang jelas, yang breakout ini, selagi dia tak sampai 100%, sebarang pullback dia di atas paras ini adalah satu peluang entry. Anda nampak apa saya nampak? Kalau ini adalah satu lower low, breakout dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada divergence. Nanti kita cerita pasal divergence. Okey. Dan level dia belum mencecah 100%. Tidak mencecah 100%, sebarang 3 wave correction adalah peluang untuk anda nak masuk. Itu je.
Kalau jadi signal jadi. Okey. Kita sudahkan sesi ini. Kita akan cerita kepada chat ni semua sehinggalah pada minggu depan kita settle wave 2, esok kita sambung wave 3 dan seterusnya satu. Wave 3 kita akan masukkan bab extension. Jadi saya sentuh sikit wave 3 kepada minimum, wave 2 38.2 target. Biasanya 50 ke 61.8, dia tak boleh bawah lekuk 1. Kita sambung topik ni pada esok dan sekarang ni kita akan kita akan break sekejap dan lepas tu nanti kita akan ada Azmi bersama kita. Jadi kita berhenti sekejap, kita sambung selepas ni untuk pasaran semasa bersama Azmi dan saya selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kembali